Kita lihat biodata. Okey, kita lihat biodata Encik Azizul kita sebagai penceramah hari ini. Pengalaman beliau. Pengalaman mengajar lebih daripada 19 tahun. Penulis modul matematik untuk tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Penceramah teknik menjawab matematik PT3 dan juga SPM. YouTuber dengan lebih dari 300 video yang telah dikongsi. Mencipta pelbagai inovasi bagi topik-topik tertentu yang digunakan oleh guru-guru maths lain di Malaysia. Okey, kita nampak dekat situ betapa hebatnya Cikgu Azizul kita hari ini. Banyak ilmu, banyak pengalaman dan banyak pengetahuan yang beliau ada ya. Jadi kita harap anak-anak semua dapat berkongsi dengan penceramah kita pada hari ini ya. Okey, baiklah. Calon-calon SPM SMK Bandar Tasik Selatan sekalian ya. Kalau pergi ke Taman Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Sebelum majlis kita teruskan lagi, marilah sama-sama kita mulai majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada semua. Okey, anak-anak semua ya, calon-calon SPM SMK Bandar Tasik Selatan, cikgu harap perkongsian yang bakal anda peroleh hari ini dapat menambahkan lagi kemahiran yang ada pada anda semua ya. Okey, sebelum kita teruskan lagi ya, di sini di kesempatan ini kita jangan lupa ya mengucapkan terima kasih kepada barisan guru-guru yang berada di belakang tabir dalam pengenalan program hari ini. Siapakah mereka? Terima kasih kepada Puan Mariana binti Zaini, Ketua Bidang Sains dan Matematik, Puan Nuriha binti Muhammad Jamal Elias Kamar selaku Ketua Panitia Matematik, Puan Juliana binti Ismail selaku penyunting program dan Puan Siti Afika Nadia binti Cik Osman sebagai siraya program kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua. Anak-anak sekalian, baiklah, untuk tidak melengahkan masa majlis, kita dengan hormatnya menjemput Tuan Penceramah kita Cikgu Azizul Ahmad untuk meneruskan bengkel teknik menjawab SPM Matematik 2021 siri kedua. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Cikgu Fazilah sebagai moderator kita dan barisan cikgu-cikgu yang ada di belakang tabir yang saya pun tak nampak. Okey, tanpa buang masa, cikgu nak terus kepada bahan bengkel kita dan bila cikgu mengajar, kalau ada apa-apa yang tak jelas, yang kurang faham, nak bertanya, terus bertanya. Onkan mic, cikgu prefer onkan mic, onkan mic, cakap dengan cikgu terus, bagi tahu kat mana yang tak faham. Tak payah tunggu bila masa cikgu nak buka soalan, tak payah. Awak tak faham je terus tanya. Tak ada masalah untuk awak cut cikgu punya cakap cikgu, awak potong tak apa, asalkan awak boleh bertanya. Jadi boleh kita test mic masing-masing, boleh tak? Cuba respon anak-anak kita testkan mic, boleh. Cuba respon anak-anak, okey ke? Guna mic masing-masing. Boleh ada suara tak mic tu? Okey cikgu. Boleh on ke mic? Okey okey, good. Okey, so kalau siapa-siapa nak tanya soalan, terus tanya saja, terus direct tanya Okey, cikgu kita nak start terus. Dan cikgu, kita ada rakaman kan video kita punya sesi ni? Ya, insyaAllah. Ada, nanti kalau dan satu lagi proses kita punya bengkel online ni, jangan awak sibuk nak menyalin. Sebab kita ada video rakaman, awak fokus kepada kefahaman. Kalau tak faham, bertanya. Kalau tak sempat salin, tak ada masalah sebab ada video rakaman. So kelas kita hari ni, bengkel kita hari ni, jangan sibuk nak menyalin, tapi fokus kepada kefahaman. Tak faham, tanya. Kalau tak sempat salin, jangan bimbang, ada video rakaman. Okay, so kita akan mulakan sekarang. Dan sepanjang sesi ni, cikgu akan off-kan cikgu punya video sebab cikgu nak flipkan cikgu punya, cikgu nak flipkan cikgu punya laptop ni sekejap cikgu nak
Dia ada error sikit jap. Jom nak share bahan jap. Okay, so itu bahan cikgu dan cikgu akan offkan cikgu punya video sebab cikgu tak nampak Cikgu nak flipkan laptop cikgu. Dan awak pun better gunakan full screen Okay, so kita akan mulakan sekarang. Okay, ini bahan kita. Dan topik-topik yang ada dekat sini adalah diminta oleh cikgu sekolah awak lah. Jadi cikgu buat soalan ni berpandukan apa yang diminta. Jadi ini adalah topik-topiknya. Nombor 1 adalah soalan tentang bab form 4. Ini soalan form 4. Bab ketasamaan linear. Tersilap cikgu bab 5 ke bab 6? Bab 6 ni tersilap cikgu. Bab 6 form 4. Okey, pada rajah di bawah lorikkan rantau yang memuaskan ketasamaan. Dia ada 3 ketasamaan kat sini. 1, 2, 3. Sebelum kita lorikkan, kita kena lukis dulu lah. Okey, nak lukis garis ataupun nak lukis garis ni pada rajah kita ni ada 2 cara. Satu cara kita guna pintasan X, pintasan Y. Nak lukis nak lukis rajah, nak lukis graf, nak lukis garis. Ada 2 kaedah. Yang pertama guna pintasan X dan pintasan Y. Yang kedua kita guna jadual. Jadual ni kita yang buat sendiri. Nilai X, Y dia kita boleh letak apa-apa nilai yang ada dekat sini. Kita ambil nilai X tu, di antara 0 hingga 6 tu, kita letak dekat sini. Dekat X ni. Cikgu Azizul, Ya, Cikgu Azizul, kejap nak tanya budak. Semua dengar tak suara Cikgu Azizul? Boleh bagi jawapan dengan suara jelas tak? Jelas. Okay, good. Okay, terima kasih. Okay, sekali lagi. Ada 2 cara untuk kita lukis graf. Sama ada kita guna pintasan X atau pintasan Y. Yang kaedah kedua adalah kita guna jadual. Jadual ni kita yang tentukan sendiri value yang kita nak guna. X kita buat XY macam ni. Untuk nilai X ni, kita ambil daripada kita punya graf kita ni. Tengok dekat sini dia punya range dia 0 hingga 6. So gunalah apa-apa nilai yang letak kat sini daripada 0 hingga 6. Nak pakai 1, 5 pun boleh, ataupun nak pakai 2, 4 pun boleh, ataupun nak pakai 0, 6 pun boleh, suka hati. Asalkan benda tu ada dalam range kita. Okey, kita tengok soalan yang pertama ataupun garis yang pertama. Garis yang pertama adalah garis Y sama dengan 2X. Okey, yang ni kita nak buat garis dia. Dia sama dengan bukan lebih kecil. Lebih kecil tu waktu kita nak lorik. Waktu kita nak lukis, kita kena guna sama dengan. Y sama dengan 2X. Jadi macam kita nak dapatkan dia, macam kita nak lukis dia, yang pertama kita guna kaedah pintasan X, pintasan Y. Okay, boleh tak kita guna kaedah pintasan? Nak cari pintasan X, kita tukar Y jadi kosong. Nak cari X, kita tukar Y jadi kosong. So, kita akan kira kosong sama dengan 2X. X akan dapat 0/2, kita akan dapat kosong. So, pintasan X dia kosong. Lepas tu pintasan Y, kita tukar X jadi kosong. Y sama dengan 2X. Nak dapatkan pintasan Y, tukar X jadi kosong. 2 kali kosong, kosong. Jadi kita nak plotkan pintasan X dan pintasan Y. So pintasan X dekat kosong kat sini. Pintasan Y pun dekat kosong kat sini juga. So menunjukkan graf pertama kita ni, garis pertama ni, Y sama dengan 2X ni tak dapat dilukis menggunakan pintasan. Sebab dia kedua-duanya kat situ. Kalau contoh kalau kita dapat macam ni, 1 dekat sini, 1 dekat sini. Tu okey lah, kita boleh garis lah. Kalau kita dapat 2 tempat berbeza, kita boleh sambunglah 2 titik tu. Tetapi soalan kita yang ni, bila kita nak lukis Y sama dengan 2X ni, nak kita cari pintasan X, cari pintasan Y, bila kita nak plot, dia berada pada tempat yang sama. X kosong pun kat sini, Y kosong pun kat situ. So menunjukkan garis pertama kita ni, Y sama dengan 2X ni, tak boleh gunakan cara pintasan. So kita guna kaedah jadual. So tak boleh pintasan, kita cancel balik ni, tak boleh guna. Cancel, padam balik. Kita guna kaedah jadual. So cikgu guna jadual ni lah. So buat XY. Okey, untuk X ni kita pilihlah mana-mana titik yang kita suka. Dekat sini kita ada daripada 0 hingga 6. So katakan cikgu guna 1 dengan 6 lah kat sini. Katakan cikgu guna 1 dengan 6. Sekarang ni kita nak kena penuhkan jadual ni. Gantikan 1 dekat sini.
So nanti dia akan jadi y sama dengan 2 kali 1 dapatlah 2. Letak kat sini. Lepas tu gantikan 6 juga kat sini. Y sama dengan 2 kali 6, kita akan dapat 12. So letak 12 kat sini. So kita nak plotkan titik dia. 1, 2 dekat sini. 1, 2 dekat sini. Tetapi 6, 12 terkeluar daripada rajah dia kat atas ni kan. 6, 12 dia terkeluar daripada rajah. Jadi kita tak boleh pakai 6, 12 tu. Kita kena ubah nilai lain. 1, 6 tak boleh pakai. Jadi cikgu guna dekat sini, katakan cikgu guna 1, 3 katakan. Cikgu nak ubah kepada 1, 3. So sekali lagi kita kena kira sekali lagi. 3 ganti dekat sini. So 2 kali 3 dapat 6. Dapat 6. So 3, 6. So 3, 6 kita boleh plot tak 3, 6 ni? Boleh plot dekat sini 3, 6. Kita dapat 2 garis. So bila dapat 2 garis, kita garis lah. So itulah garis y sama dengan 2x. Inilah garis dia. Yang ni adalah y sama dengan 2x. Dia sama dengan tau, bukan lebih kecil. Bila kita nak plot kat sini, nak label kat sini, guna sama dengan. Yang lebih kecil tu waktu kita nak lorek nanti. Okey, boleh faham tak soalan pertama ni? Nak lukis garis y sama dengan 2x ni. Boleh tahu? Boleh faham tak? Ada dua cara, pintasan x, pintasan y. Tak boleh guna. Kita kena guna kaedah jadual. Okey, satu lagi cikgu lupa. Dekat sini dia ada simbol ni. Y lebih kecil daripada 2x. Okay, kalau lebih kecil, kita kena buat garis putus-putus. Kalau ada garis kat bawah ni, baru kita buat garis solid. So menunjukkan garis yang kita buat tadi ni, kita kena buat putus-putus ni. Ni putus-putus ni. Kita kena buat garis putus-putus. Sebab dia y lebih kecil daripada 2x. Itu soalan pertama. Okey, habis. Soalan ataupun garis kedua, yang ni. X tolak y sama dengan 6. Lebih besar tu kita hold dulu. Lebih besar tu waktu kita nak lorek nanti. Waktu sekarang ni nak lukis, kita nak label ke, kita kena guna sama dengan. Sama juga ada dua cara. Nak guna pintasan ke nak guna jadual. So ke hati. Katakan cikgu guna pintasan. Pintasan X dulu kita cari. Nak cari pintasan X, tukar Y jadi kosong. Jadi kita akan tukar Y jadi kosong. X tolak kosong sama dengan 6. Kita akan dapat X6. Itu pintasan X. Pintasan Y pula. Pintasan Y. Kita tukar X jadi kosong pula. X tolak 6 sama dengan X tolak Y sama dengan 6. X tukar jadi kosong. So dapat 6. So Y akan jadi negatif 6. Okay. So boleh tak kita plot 6 dengan negatif 6 ni? 6 negatif 6. Okay, 6 dekat sini. Sekejap, cikgu ada salah kat mana-mana ke ni? Sekejap. Kosong. Apa yang cikgu salah? Cikgu salah dapat pintasan Y patutnya 6 tu. Oh, cikgu ada salah lah kat sini. Sepatutnya kat sini dia negatif 6 ni. Cikgu tersilap soalan ni sikit ni. Cikgu baru buat soalan ni sebenarnya, sekejap. Sepatutnya dia punya ni tambah ni sepatutnya ni. Sepatutnya kejap cikgu betulkan Ni soalan ni salah sikit ni. X tolak Y sama dengan 6 ni, kita kena buat X tambah Y ni sebenarnya. Betul kan? Sebab cikgu nak buat garis tu kat sini. Dia cikgu tersilap persamaan tu. Okey, betul kan kat sini Sepatutnya kat sini adalah X tolak X tambah Y sepatutnya. X tambah Y sama dengan 6. Okey, so ni tambah ni tambah sekarang ni tambah, ni bertambah. So ni akan jadi Y sama dengan 6 lah. Okey, so kita dapat kat sini Y6. So inilah graf dia. Minta maaf kita tersilap buat soalan. So inilah graf Y sama dengan X tambah Y sama dengan 6. Dan ini garis solid. Garis solid. Dan ini adalah X tambah Y sama dengan 6. Okay, cikgu tersilap soalan sikit betulkan kat sini. X tambah Y sepatutnya, bukan X tolak Y.
Okey, lepas tu kita nak buat graf ataupun garis yang ketiga, Y sama dengan -1. Okey, yang ni kita boleh lukis terus. Y -1 dekat sini. Kita boleh terus lukis dekat sini. So inilah garis dia. So inilah Y sama dengan -1. So kita dah lukislah ketiga-tiga garis. Okey, sekarang kita nak lorek. Nak lorek, kita tengok yang ni yang pertama dulu. Okay, yang pertama yang ni, Y lebih kecil daripada 2X. Okay, kalau lebih kecil, kita nak lorek kat mana? Lorek kat bawah lah kan? Okay, lorek dekat bawah ni lah. Tapi cikgu punya style, cikgu akan tanda tempat salah dulu. Cikgu punya style lah, cikgu tanda tempat salah dulu. So kalau lebih kecil dekat bawah, so yang ni salah. Cikgu tanda tempat salah dulu. Ni salah. Okey, lepas tu yang ni pun salah soalan ni salah. Ni kena betulkan kat sini. Sekali lagi ada satu benda lagi salah kat sini. Yang ni sepatutnya X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 6. Betul kan? Betulkan soalan tu. Okey, so yang berikutnya X tambah Y lebih kecil daripada 6. Ni garis dia. Kalau lebih kecil dekat bawah, so atas ni salah. Ni salah. Cikgu tanda tempat salah dulu. Lebih kecil dekat bawah, so atas salah. Lepas tu yang ni pula Y lebih besar pada 1, lebih dari 1. So ini garis dia. Kalau besar atas. So bawah ni salah. Tempat tak tanda tu lah dia punya lorekan dia. Inilah jawapan akhir dia. Tempat tak tanda tu adalah dia punya jawapan. Cikgu punya style macam tu. Kenapa cikgu tak ajar lorek-lorek yang bertindih-tindih tu? Sebab bagi cikgu dia serabut sikit. Kalau kita lorek ikut yang betul, kan, dia serabut. Contoh macam ni. Ada setengah, kebanyakan orang akan, kebanyakan cikgu akan ajar macam ni lah. Yang ni bawah. So dia pun lorek ke bawah. Lepas tu yang ni bawah. Lorek ke bawah. Lepas tu yang ni atas. Lorek ke atas. Nanti takut awak bersabut. Kat manakah bersilangan tu awak sabut. Jadi cikgu punya style, cikgu akan fokus dekat macam tadi lah. Cikgu akan buat tempat salah dulu. Lorek tempat salah dulu. Boleh, itulah jawapan dia. Ada soalan nak tanya ke? Okey, boleh tanya soalan ya. Kalau ada yang ada masalah, boleh on mic dia. Boleh tanya ya. Okey, boleh Okey, kalau boleh kita teruskan dengan soalan B. Okey, soalan B pula, dia kata dekat sini, daripada Raja, cari nilai maksimum dan minimum apabila bagi Y apabila X sama dengan 3. Okey, X sama dengan 3 kat sini. X sama dengan 3 dekat sini. Okay, apa awak kena buat? Awak kena buat garis tegak dekat kawasan tu, dekat X3 tu. Dia tegak kat sini. Okay, so bila kita buat garis tegak, maksimum dengan minimum kat mana? Tengok dekat blorek tu. Kawasan blorek tu, kawasan blorek tu. Yang ni dekat atas, ni adalah maksimum. Yang ni dekat bahagian bawah, so inilah minimum. Dekat kawasan blorek tu lah. Tengok kawasan blorek kita tu, yang bawah tu minimum, yang atas tu maksimum. Jadi minimum bagi Y adalah -1 lah. Itu minimum dia. Dan maksimum bagi Y adalah 3. So jawapan B itu adalah minimum bagi Y ialah -1. Maksimum bagi Y adalah 3. Itulah jawapan B. Okey, boleh. Ada soalan nak tanya? Minta maaf sikit cikgu ada satu soalan tu persembahan ni salah cikgu buat. Okey, habis soalan nombor 1. Ini soalan bab ketersamaan linear form 4. Ada lagi soalan ni lah, tapi ini soalan yang menarik. Okey, habis Okey, kita terus kepada soalan nombor 2. Soalan nombor 2 adalah soalan form 4 bab 1. Form 4 bab 1 persamaan kuadratik. Okey, soalan ni dia soalan direct, dia cakap selesaikan soalan ni. So nak selesaikan dia ada step sebenarnya untuk persamaan kuadratik ni. Persamaan kuadratik dia ada step dia. Yang pertama kena buka kurungan. Yang kedua kena hilangkan per. Kita tak nak ada per. Per mesti hilang. Kurungan mesti hilang, per mesti hilang.
Yang ketiga, mesti jadi sama dengan kosong. Dia mesti sama dengan kosong. Yang keempat, kena susun bentuk lazim AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Dan kena pastikan A ni adalah positif. A mesti positif. Lepas tu step yang kelima, buat 2 kurungan sama dengan kosong. Yang keenam, guna kalkulator. Tekan kalkulator. Lepas tu yang ketujuh, masukkan jawapan dalam kurungan. Masukkan jawapan dalam kurungan. Dan step yang ke-8, semak. Kalau kita guna kalkulator, kena semak. Sebab bila guna kalkulator, kadang-kadang dia dah permudahkan kita tak perasan. So inilah step-step untuk buat persamaan kuadratik. Ada 8 step semua sekali. Okey, yang pertama buka kurungan. Okey, kita ada kurungan kat sini. So 5 ni kita kena darab dengan semua benda dalam kurungan ni lah kan. So apa jadi? Dia akan jadi 5 kali 3 dapat 15x. 5 kali 5 dapat negatif 25 per, okey, 5 ni jangan darab dengan 2 Siapa buat 5 darab 2, 10 ni salah. Dia hanya darab atas saja. Sebab apa darab atas? Sebab 5 ni dia ada per 1. Atas darab atas, bawah darab bawah. Macam ni jugalah, 5 darab 3 per 2. Apa jawapan dia? Jawapan dia 15 per 2 lah kan. Dia tak darab bawah tu. 5 tak darab bawah tu. Dia darab atas saja. Sama dengan soalan kita ni. 5 atas ni darab dengan atas sahaja. Bawah jangan darab. Jangan darab dengan 2 tu pula. Ini soalan kuadratik. Tapi kalau soalan matriks, lain lah. Soalan matriks kan macam ni. 2 matriks. 4, 5, 3, 7. Ni matriks. Ni kena darab semua lah. 2 darab 4, 2 darab 5, 2 darab 3, 2 darab 7. Tu lain lah. Matriks lain lah. Yang ni bukan matriks. Yang ni kena darab atas sahaja. Sekali lagi darab atas sahaja. Lepas tu ini per 2 sama dengan S kuasa 2. Okey, itu step pertama. Buka kurungan. Settle. Step yang kedua. Hilangkan per. Okey, kita ada per 2 kat sini. So, kita kena alihlah 2 ke sana. So, bila alih dia akan jadi darab lah. 15x tolak 25 sama dengan 2 kali S kuasa 2, dia akan jadi 2S kuasa 2. Itu step yang kedua, hilangkan per. Settle juga. Step ketiga, jadikan sama dengan kosong. Mesti kosong kat belakang. So, kita kena alihkan 2S kuasa 2 ke depan. So, nanti dia akan jadi 15x tolak 25 tolak 2S kuasa 2 sama dengan kosong. Kalau kuadratik, mesti sama dengan kosong. Okey, lepas tu step yang keempat, kena susun menjadi bentuk lazim. S kuasa 2 kat depan, lepas tu S kat tengah, C kat belakang. Jadi dekat sini cikgu susun negatif 2S kuasa 2 dekat depan, tambah 15S kat tengah, tolak 25 sama dengan kosong. Tapi bila kita susun begini, kita ada negatif 2 tu. Nampak tak? A tu negatif. Bila A negatif, ini tak dianggap susun lagi. Tak settle lagi ni. Kita kena pastikan dia positif dulu. So macam nak pastikan dia positif? Just tukar saja. 2 ni kita tukar jadi positif. So kalau negatif 2 ni kita tukar jadi positif, semua kena tukar. 15 pun tukar jadi negatif. 25 pun kena tukar jadi positif. Dia kena tukar semua simbol dia. Satu tukar, semua tukar. Yang ni barulah kita boleh buat kurungan dan tekan kalkulator. Kalau ada negatif, jangan buat lagi kurungan. Kalau A dia negatif, awak tekan kalkulator, nanti jawapan dia dapat, tapi dia tak match bila kita nak kembangkan. Sebab tu kita kena pastikan dia positif dulu, baru awak buat 2 kurungan ni. Dan tekan kalkulator. Semua tahu kan tekan kalkulator kan? Cikgu tak payah tunjuk kot Awak tekan kalkulator, yang mode EQN degree 2 tu. Yang EQN, lepas tu degree 2. Tahu kan benda ni? Masukkan kalkulator. A dia adalah 2, A 2, B dia negatif 15, C dia 25. Kau nak tengok tunjuk juga? Cikgu tunjuk je. Sekejap. Oh, nampak tak kalkulator cikgu sekarang? Boleh nampak tak? Tak nampak lagi pun. Tak nampak cikgu. Sekejap cikgu. Dia kena apa? Dia kena present full screen. Ya. Okey, nampak?
Okey, nampak. Okay, nampak kalkulator Okay, so kita tekan mode sampai jumpa EQN. Ini kalkulator yang macam cikgu ni lah. Kalau awak pakai kalkulator yang lain tu, awak kena cari sini lah dia punya setting dia. Sebab cikgu tak ada software tu. Cikgu ada software yang kalkulator macam ni saja. So tekan mode sampai jumpa EQN. Lepas tu tekan degree 2. Degree 2. Dia akan keluar A kan. A ni adalah. So A adalah 2. A adalah 2. B adalah negatif 15. Negatif 15. Dan C dia adalah 25. So bila tengah kereta kita akan dapat X5. So kita tulis kat bawah ni jawapan dia. X sama dengan 5. Okay, lepas tu X yang kedua kita akan dapat 2.5. Kita tak nak point tak nak point, kita nak guna pecahan. So tekan shift, tekan fraction ni. Tekan shift, tekan fraction, kita akan dapat 5/2. Kita nak yang tu. Kita nak pecahan. Tak nak perpuluhan. So kita yang kedua dapat 5/2. X sama dengan 5/2. Okay, ini step yang ke-6 sebenarnya. Step yang ke-6, tekan kalkulator. Dah dapat jawapan dah. Susun, buat kurungan pun dah, kalkulator pun dah. Okay, sekarang ni kita nak buat step yang ke-7, nak masukkan jawapan dalam kurungan. Okay, bila nak masukkan dalam kurungan, dia akan terbalik. Kalau kat sini X sama dengan 5, dalam kurungan tu dia akan jadi X negatif 5. Kalau ini positif, ni akan jadi negatif. Dia akan terbalik kan. Lepas tu yang ni pula X 5/2 ni dia akan jadi tolak 5/2. Yang per 2 tu kita pas dekat X. Dia akan jadi 2X tolak 5. Sekali lagi. X tolak 5/2. Tetapi per 2 tu kita pas dekat X. Itulah step yang ke-7. Masukkan jawapan dalam kurungan. Dan jangan lupa step yang ke-8. Step ke-8 kita kena semak. Okay, semak tu macam mana? Semak tu kita ambil ni saja. Kita ambil yang ni darab dengan yang ni. X darab dengan 2X. Kita kena pastikan jawapan ni sama dengan depan ni. Pastikan sama. Kalau sama, kira okey. Kalau tak sama, contoh. Kalau kat sini 4X katakan. Bila darab yang ni dengan yang ni, kita baru dapat 2X kuasa 2 kan? X darab 2X, dapat 2X kuasa 2. Sedangkan yang ni 4. Dia tak match. Bila tak match, awak kena tambah sesuatu supaya dia jadi 4 juga. So, yang ni darab yang ni dapat 2. So, kita kena tambah 2 dekat luar ni. Supaya dia sama dengan 4 atas ni. Baru bila kita tambah 2, baru dah sama 4 tau. Tetapi kalau soalan kita ni memang dah sama dah pun kan. Dia memang sama dah. Maka kalau sama, inilah jawapan dia. Kita terimalah jawapan ni. So, itulah jawapan dia. So, inilah step-step untuk solve persamaan kuadratik. Ini soalan standard. Soalan direct. Soalan apa? Soalan dia bagi straightforward lah. Kita tengok soalan 6B pula. Ada soalan nak tanya ke? Kalau ada, tanya dulu. Ada soalan? Tak ada cikgu. Okay, tak ada Kalau tak ada, kita teruskan kepada soalan B. Okey, soalan B dia soalan kebat. Soalan yang sama, kuadratik juga, cuma soalan kebat. Apakah keluar dekat sini? Raja menunjukkan sebuah trapezium, luas trapezium ialah 24. Cari nilai X. Dia kata luas trapezium 24. Jadi itulah keluar dia. Luas trapezium, formula dia apa? 1/2 darab A tambah B darab dengan tinggi. Ini formula luas trapezium. Okay, kita masukkan data dia. 1/2 lah. Okay, A tambah B. Apakah A tambah B? A tu yang ni, B tu yang ni. A dengan B tu adalah 2 garis lari. Tak kisahlah siapa-siapa pun tak apa. Atas dulu pun boleh, bawah dulu pun boleh. Cuba kat sini adalah X tambah 3 untuk A dan B dia adalah 7. Lepas tu darab tinggi. Tinggi dia berapa tinggi dia? Tinggi dia adalah 2X. Dan dia kata luas trapezium A lah 24 ni. 24 ni. Maksudnya sama dengan 24. Okey, bila kita dah masukkan dalam formula ni, maka terbentuklah satu persamaan dekat sini. Nampak tak? Inilah persamaan kuadratik ni. Lepas tu nak solve persamaan kuadratik ni, kita guna step yang sama macam tadi lah. Gunalah step ni. Buka kurungan, hilangkan per, jadikan sama dengan kosong, susun, semualah ikut step yang sama. Okey, jadi cuba tunjuk laju sikit laju sebab awak dah faham dah. Jadi kita nak buka kurungan dulu. Tetapi sebelum tu dekat kurungan kita ni, kita ada kurungan ni. Dekat luar ni ada 2 item, nampak tak? Ada 1, 2 ni. So cikgu prefer kita solve dekat luar tu dulu. Contoh soalan ni, contoh. 2 darab 3, 5 tambah X. Cikgu prefer kita darab ni dulu. Lepas tu baru darab ni.
Kita solve yang luar tu dulu. Dalam soalan kita ni pun sama juga, kita boleh solve antara dua ni. Yang ni dengan ni kita boleh darabkan. Kita darabkan 1/2 dengan 2, dia akan potong ni. 2 dengan 2 akan potong. Dan baru yang ni darab ini. So kita akan dapat jawapan dia X kuasa 2 tambah 3X tambah 7X sama dengan 24. Okay, kurungan dah settle. Per pun dah tak ada. Step yang ketiga pun step yang ketiga mesti jadi sama dengan kosong. 24 kita alih ke depan. Pada masa sama yang ni cikgu boleh tambah 3 tambah 7 jadi 10X. Tolak 24 sama dengan kosong. Dan kebetulan benda ni dah disusun dah. Nampak tak? Dah susun sempurna dah ni. Susun dah cantik dah ni. Maka kita boleh buat dua kurungan terus. Letak X dengan X. Okey, tekan calculator. Masukkan dalam calculator kita. A dia adalah 1, B dia 10, C negatif 24. Tekan calculator, apa jadi? Masing-masing tekan cikgu tak tunjuk lah. Cikgu terus bagi jawapan saja Kita akan dapat X pertama 2. Lepas tu X kedua negatif 12. Okay, masukkan jawapan dalam kurungan. Kalau ni 2, dalam ni dia akan jadi tolak 2. Yang ni negatif 12, dia akan jadi tambah 12. Okay, lepas tu semak. Semak macam mana? Ambil yang ni, darab dengan yang ni. Sama tak dengan yang ni? Dah sama dah. S kali S, S kedua dah sama. Maka jawapan ni kita terima lah. So jawapan ni kita dah betul lah ni. Okay, tetapi soalan kita ni tak habis lagi. Dia bukan, kita dapat dua jawapan, dia minta cari nilai X. Kita dapat dua jawapan. So kita kena pilih antara dua jawapan ni manakah yang logik. So takkan negatif pula kan, panjang dia mestilah positif. Jadi kita ambil yang dua tu lah. So jawapan akhir dia kita pilih antara dua ni. Antara dua ni kita pilih yang logik. So jawapan dia adalah X sama dengan 2. Itu logik. Yang negatif 12 tu kita abaikan. Okay, itu soalan B. Keluar dia adalah luas trapezium. Okey, soalan C pun sama juga. Rajah menunjukkan sebuah silinder berdiameter X tambah 1 cm diberi isi padu silinder ialah 88. Hitungkan jejari silinder itu. Okey, soalan ni keluar dia adalah isi padu silinder. So, kena tahu formula isi padu silinder lah. Isi padu silinder adalah pi J kuasa 2T. Okey, masukkan data dia. Pi dia 22.7. Jejari dia tak tahu, itu dah disuruh cari kan? Sebelum tu. Dia kata diameter dia X tambah 1. So kalau diameter X tambah 1, ni diameter. So jejari mestilah separuh daripada diameter, betul tak? Jejari separuh daripada diameter. Maksudnya jejari dia adalah X tambah 1/2. Kuasa 2. Lepas tu darab dengan tinggi. Tinggi dia 7 lah. Sama dengan 88. Boleh? Lepas tu soalan tu suruh nak cari X tu dah. Jadi sekarang ni kita nak buat apa ni? Ikut step yang tadi. Yang pertama buka kurungan, yang kedua hilangkan per, semua tu lah. Okey, nak buka kurungan cikgu cakap apa tadi? Yang ni dengan kat luar ni kita boleh solve dulu. So nanti dia akan potong, dia akan jadi 22 saja. 22 X tambah 1/2 kuasa 2 sama dengan 88. Okey, sekarang ni kita nak buka kurungan. Boleh tak kalau kita darabkan sekarang ni 22 dengan dalam kurungan ni? Ataupun potong 22 dengan 2 ni, boleh potong tak? Jadi sebelah ni, boleh tak? Jawapan dia tak boleh Tak boleh, sebab apa tak boleh? Sebab ada kuasa ni. 11 darab 2, boleh darab lah. Tetapi kalau 11 darab 2 kuasa 2, siapa darab benda ni salah. Siapa darab 11 darab 2, dapat 22 kuasa 2, ni salah. Tak boleh darab selagi ada kuasa. Jadi siapa-siapa yang darab ataupun dipotong ni, dia darabkan benda ni, itu salah. Sebab kita kena solvekan kuasa dulu. Baru boleh darab dengan darab dengan luar tu. Baru boleh darab. Selagi ada kuasa, selagi tu tak ada darab. Jadi kat sini kita nak kena solvekan kuasa dulu. Macam mana nak solve kuasa ni? Kita kena buat dua kurungan lah. X tambah 1/2, X tambah 1/2 sama dengan 88. Dan cikgu prefer kita solve yang ni dulu lah. Kita solve yang ni dulu, 22 sama dengan
Buka kurungan, dia akan jadi S kali X, X kali 1, 1 kali X, 1 kali 1, dia akan jadi X kuasa 2 tambah X tambah X tambah 1. Lepas tu per dengan 2 kali 2, 4. Sama dengan 88. Dan barulah 22 tu boleh darab. 22 tu nak darab, kita potonglah kat sini, dia akan jadi 11 per 2. Lepas tu 11 darab semua sekali kat sini. Dia akan jadi 11x kuasa 2 tambah 11x tambah 11x tambah 11 per 2 sama dengan 88. Lepas tu buatlah macam biasa. Hilangkan per 2 tu pula kan. Yang per tu kita nak hilangkan. So nanti dia akan jadi 11x kuasa 2 tambah 22x tambah 11 sama dengan 2 kali 88, kita akan dapat 176. Okey, lepas tu nak jadi sama dengan kosong. 11 tolak 176. 11x kuasa 2 tambah 22x tolak dengan 11 tolak dengan 176, kita akan dapat negatif 165. Buat 2 kurungan. Siapa yang tak faham beritahu Ni soalan yang sama je, ni step yang sama. Just cikgu nak solve saja. Letak x dengan x. Tekan calculator. A dia 11, B dia 22, C dia negatif 165. So kita akan dapat X3 daripada calculator dengan negatif 5. Masukkan dalam kurungan. X tolak 3. Yang ni pula X tambah 5. Okey, semak. X darab X, kita akan dapat X kuasa 2. Sedangkan yang ni 11X kuasa 2. So kita kena tambah 11 kat luar ni. Tambah 11 kat luar, barulah benda tu valid. Okey, lepas tu kita dapat 2 jawapan. Kita nak pilih salah satu daripada 2 ni. Yang mana yang logik? Adalah yang 3 dah. Oleh itu X sama dengan 3. Okey, bila X sama dengan 3, soalan tu minta kita cari jejari dia kan. Okey, so jejari dia kita, dia kata diameter dia X tambah 1. Jadi kita guna yang 3 ni lah. 3 tambah 1 sama dengan 4. So kalau diameter 4, maksudnya jejari dia adalah 2. Jejari adalah 4 bahagi 2. Itu jawapan dia. Okey, sebenarnya soalan ni ada cara pendek, tapi cikgu tak perasan soalan ni. Waktu cikgu solve ni baru cikgu nampak ada cara pendek, tetapi cara pendek tu dia tak jadi kuadratik lah pula. Ada satu cara lagi, iaitu kita buat J kat sini. Cikgu bukan tersilap soalan ni tak berapa tahu bagus lah. Kita biarkan J kat sini, kita tak tahu J kuasa 2, tinggi dia 7 sama dengan 88. Kita boleh dapat jejari terus kat sini. Pi, jejari tak tahu, tinggi dia 7 sama dengan 88. Jadi sebenarnya kita boleh dapat jejari terus lah kat sini. So jejari kuasa 2 adalah, ni boleh potong dapat 22 sama dengan 88. Lepas tu J kuasa 2 sama dengan 88 per 22. Kita akan dapat 4. So J punca kuasa 24 akan dapat 2. Sama lah kan? Cikgu, sepatutnya soalan ni kita kena cari dia punya X. Dia tak jadi kuadratik lah. Kalau cikgu buat macam ni, dia tak jadi kuadratik. Boleh juga sebenarnya. Tetapi soalan SPM tak macam ni lah. Mungkin cikgu salah buat soalan tu sikit. Okey ke? Boleh faham ke sini? Cuma yang yang bagusnya, walaupun soalan apa yang cikgu tunjuk kat sini, awak dapat ilmu, iaitu kita jangan darab lagi kalau ada kuasa. Contoh kat sini kan, 22 ni jangan didarab lagi kalau ada kuasa. Tu kena ingat, itu ilmu tu. Lepas tu bila kita buat 2 kurungan kat sini, bila kita buat 2 kurungan, kita solve dulu kurungan ni. Nanti baru 22 tu kita darab kemudian. Okay, walaupun soalan tu tak berapa bagus, tapi kita ada dapat ilmu tambahan kat situ. Okay, kita terus pada soalan seterusnya. Soalan D. Okay, soalan D, dia bagi kat sini sebuah rajah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak. Cari luas segitiga tersebut.
Okey, nak cari luas segitiga ni, kita kena cari nilai X lah. Kan, nak cari nilai X. So, apakah clue dia nak cari nilai X? Macam soalan B tadi, clue dia adalah luas trapezium. Kita guna formula luas trapezium lah. Soalan C pula, clue dia adalah isi padu silinder. So, kita guna formula isi padu silinder. Soalan D ni, dia tak bagi kat kita clue. Dia suruh cari luas saja. Nak cari luas, kita kena tahu nilai X. So, macam mana kita nak cari nilai X more ni? Apakah clue kita? Okey, ada soalan yang dia tak bagi clue. Bukan tak bagi clue, dia tak bagi secara direct. Dia bagi secara tersirat. Soalan B dengan C tadi secara direct, ni clue dia. Ni clue dia, isi padu silinder, clue dia. Dia bagi secara direct. Soalan kita yang D, dia tak bagi secara direct, dia bagi secara tersirat. So apa orang nampak kat sini? Dekat rajah ni sebenarnya ada clue dia. Ni rajah ni. Apa clue dia? Adalah teorem Pythagoras. Perasan tak segitiga sudut tegak ni, dan ketiga-tiga sisi dia bagi. So kita boleh kaitkan dengan teorem Pythagoras. Kan, kita dah tahu dah teorem Pythagoras kan ni. Kalau A, B, C ni, kalau nak cari A, kita buat apa nak cari A? Kita ambil B tambah C, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Betul tak? Ini formula teorem Pythagoras. So soalan kita ni guna konsep ni lah. Iaitu yang ni, X tambah 6 ni adalah yang ni tambah yang ni. Maksudnya X tambah 3 tambah dengan X. Dan bukan tambah saja, dia kena kuasa 2. Kuasa 2, kuasa 2 dan kuasa 2. Ni, dia guna formula teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras, kita apply dekat sini. Okay, lepas tu kat sini, bila dapat persamaan, awak solve lah macam biasa. Kan, ikut step yang cikgu bagi tadi. Boleh? Cikgu ajar laju sikit kat sini sebab kita dah tahu dah. Mula-mula buka kurungan. Kita buat 2 kurungan macam ni. Buka kan. Cikgu laju sikit. Okay, macam tu. Buka kurungan. Lepas tu step yang kedua, hilangkan per. Per tak ada. So kalau tak ada per, kita abaikan lah. Step yang ketiga, kena jadikan sama dengan kosong. So everything kena letak ke depan. So yang ni dia akan jadi X kuasa 2 tambah 12X tambah 36. Lepas tu kat sini cikgu alih semua everything ke depan. Dia akan jadi tolak X kuasa 2, tolak 3X, tolak 3X, tolak 9, tolak X kuasa 2 sama dengan kosong. Lepas tu susun bentuk lazim. Bentuk lazim adalah X kuasa 2 ke depan. Jadi yang ni tolak yang ni habis. Kita akan dapat negatif X kuasa 2 kat belakang ni. Lepas tu yang X pula. 12X tolak 3X tolak 3X. 12 tolak 3 tolak 3, kita akan dapat positif 6X. Lepas tu 36 tolak dengan 9, kita akan dapat 25. Betul 25, bukan 27, sorry. Tambah 27 sama dengan kosong. Jangan tekan kalkulator lagi sebab X kuasa 2 tu negatif. Kita kena positifkan dia. Positifkan X kuasa 2 tu, bila positif, semua simbol akan berubah. 6 tu jadi negatif, yang tu pun jadi negatif. 27 tu jadi negatif. Dan baru kita buat 2 kurungan. Tekan kalkulator. Apa kita bagi? A dia 1, B negatif 6, C negatif 27. So A pertama adalah, X pertama adalah 9. Dan betul X kedua negatif 3. Masukkan dalam kurungan. Tolak 9. Tambah 3. Semak X dengan X dapat X kuasa 2, betul. Jadi ini jawapan dia. Lepas tu kita ada 2 jawapan, pilih yang logik. Yang logik adalah 9. Dan akhir sekali soalan tu minta luas. Akhir sekali luas segitiga. So luas segitiga 1/2 darab tapak darab tinggi. Tapak dia adalah X. Maka 9 lah. Tapak dia 9, X. Dan tinggi dia adalah X tambah 3. Maksudnya tinggi dia 9 tambah 3. 9 tambah 3, 12. So kita akan dapat luas dia 54. Habislah jawapan dia. Okey, boleh. Okey, ada sebarang soalan nak tanya? Cikgu sebenarnya soalan bahagian-bahagian hujung ni cikgu nak ubat sendiri. Cikgu nak tunjuk sampai sini saja. Nak tunjuk yang ni, lepas tu ubat sini yang lain-lain. Tapi cikgu dah solve, tak apalah. Okey, pelajar semua? Boleh faham?
Ada nak tanya apa-apa ke? Soalan kuadratik ingat soalan kuadratik dia akan bagi kat kita sama ada soalan direct macam ni. Ni soalan direct. Solve teruslah ikut step-step yang cikgu bagi ni. Ada soalan yang dia bagi dalam bentuk kebat sikit. Dia bagi info, dia bagi macam ni lah. Lepas tu ada info dia. Ini info dia. Daripada info ni lah, dia punya clue dia. So kita kena dapatkan persamaan daripada info tu. Ini persamaan dia. So bila kita masukkan formula dia, masukkan data-data dia, kita akan dapat satu persamaan. Solve lah macam biasa. Itu kalau dia bagi info yang mana kita boleh guna. Soalan B, C pun sama juga. Info dia adalah isi padu. Maka kita guna formula isi padu. Soalan D, info dia bagi tetapi secara tersirat. Tersirat dia apa? Ini adalah teorem Pythagoras. Jadi kita kena apply teorem Pythagoras. So soalan dia ada soalan direct, ada soalan yang kebat tetapi ada info, ada soalan kebat, info tak ada. So awak kena create sendiri.